Yang nak buka pintu tu yang baca-baca sikit dulu yang sebelum buka tu kan tengah-tengah tu ada lubang pintu tu. Awak tengok dulu yang kat luar tu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka ya, hendaknya, insya-Allah. Okey, disclaimer dulu semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda kisah-kisah daripada hotel. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, KSM nak bawakan satu kisah di mana kisah ni terjadi dekat Cameron Highland ataupun kita panggil dia Tanah Rata, nama lain dia. Baiklah, kita mulakan cerita dia. Okey, saya nak ceritakan kisah seram saya sewaktu saya menginap di salah sebuah hotel di Tanah Rata, Cameron Highland. Jadi kejadian ni berlaku pada bulan April tahun 2018 macam tu. Masa tu saya bercuti tau. Bukan waktu cuti musim sekolah ataupun cuti hujung minggu. Dia masa tu masa hari biasa. Jadi saya ke sana tengah-tengah minggu lah. Maksudnya antara Isnin sampai hari Jumaat. Time tu lah time orang bukan kata peak hours. So saya dengan suami saya dengan anak saya yang baru berusia 6 bulan waktu tu. Jadi saya ni biasakan diri saya sebagai pencerita. Jadi biar senang saya sampaikan cerita dengan penuh perasaan. Macam tu. Jadi saya letakkan, walaupun pencerita tu perempuan, saya letakkan diri saya dekat tempat pencerita tu ya. Baik, kita teruskan cerita dia. Jadi anak saya waktu tu baru berusia 6 bulan tau. Jadi hotel dia tu yang kita pergi ataupun kita book ni memang baru, bersih, bilik pun sangat luas, pemandangan pun cantik, Alhamdulillah. Dan setelah puas pergi ronda-ronda dekat sekitar Cameron Highland macam tu, so saya dengan suami ni check in lah dekat hotel ni pada lebih kurang jam pukul 5 petang macam tu. Jadi sebelum melangkah masuk ke bilik tu, saya of course lah Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Saya bacakan ayat Al-Fatihah dengan ayat kursi sekali lah sebelum nak masuk tu. Orang kata ini adalah petua-petua untuk nak elakkan gangguan lah, lebih kurang macam tu. Jadi itu memang adalah kebiasaan saya tau. Tapi entah kenapa sewaktu saya nak masuk dalam bilik tu ataupun nak melangkah masuk je dalam bilik hotel tu, saya dah start rasa lain macam tau. Rasa seram sejuk macam tu tau. Jadi dalam hati ni orang kata nak husnuzon je lah, fikir positif lagi tau. Sejuk kot dekat Cameron Highland ni. Jadi biasalah masuk bilik hotel rasa sejuk kan. Tapi dalam hati tu dah terdetik lah, ada rasa macam lain macam. Jadi setelah selesai rehat, mandi dengan solat maghrib semua kan, so saya dengan suami saya pun decide lah nak makan malam dekat luar. Orang kata yelah, of course holiday mestilah makan-makan kat luar kan. Gitulah cerita dia. Jadi masa tu jam pun dah menunjukkan lebih kurang pukul 8 malam tau. Jadi kami pulang ke hotel lebih kurang pukul 9.30 malam. Masa tu anak saya pun dah tidur. Dia dah daripada dalam kereta tadi dia dah tidur dah. Dah jadi kebiasaan. Anak saya akan bangun pukul 12.30 malam tau. Tapi selalunya lepas tukar pampers dan menyusu, dia akan terus tidur balik. Tapi sebab sebab dia boleh dikatakan senang untuk tidur lah. Orang kata budak tak adalah jenis rajin menangis atau mengaruk kan. Jadi kecuali dalam keadaan tertentu, ialah contohnya kalau tengah tak sihat ke, ialah budak kan, kalau tak sihat memanglah mengaruk je kan. Baiklah, tapi kali ni selepas anak saya menyusu, dia terus menangis tau. Menangis. Jadi saya bagi susu pun dia tak nak tau.
Dia tolak-tolak macam tu tau, sambil tutup muka dia, dekat perut, macam dia tutup, dia macam mengalihkan kepala dia tu dekat perut mak dia macam tu lah. Jadi saya pun check lah pampers dia. Mana tahu kan, orang kata kalau pampers penuh pun boleh jadi kenapa budak menangis. Tapi bila tengok tak ada pula membuang, orang kata kan bersih lagi pampers dia kan. So mungkin perut dia masuk angin kot. Jadi saya pun ambil minyak telon, sapulah kat perut dia, takut perut kembung macam tu kan, dengan pakaikan stokin. Orang kata sebab takut sejuk kan kat Cameron Highland. Jadi tapi lepas dah buat macam tu pun dia tetap juga menangis, dan makin lama tangisan dia tu makin mengarut, makin kuat tau. Dan lepas tu tau, saya perasan dia ni ataupun anak saya ni, dia tengok setempat je tau. Dia tengok ada satu dekat penjuru dinding, macam penjuru rumah kita tu kan, penjuru dinding tu. Dia tengok kat situ, dekat dengan sliding door, menghadap keluar lah. Jadi dia tengok je penjuru tu. Lepas tu kan, dia tutup mata. Lepas tu dia tengok balik. Lepas tu dia tutup mata balik. Macam tu lah. Waktu tu saya dah start rasa macam, yelah, tak sedap hati lah. Orang kata insting mak-mak kan. Sebab anak saya tu menangis je kan. Yelah, macam budak menangis ni nak melarikan diri daripada sesuatu tau. Dan suami saya pula ialah penat lah. Dia pula tidur mati kata dia. Sebab masa hari kami bertolak nak pergi ke Cameron Highland waktu tu, dia baru habis kerja, dia terus jalan. Orang kata habis-habis kerja dah janji-janji dengan family kan. Sama lah saya pun macam tu. Siap kerja, balik rumah, salin-salin baju, terus jom kita berjalan. Takut orang kata biar ada masa panjang sikit untuk berjalan kan. Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi saya kejut-kejut suami ni. Tapi kali pertama kejut tu, Bang, bangunlah bang. Tapi dia tak bangun tau. Kali kedua pun saya kejut, dia tak bangun juga. Dan tiba-tiba terdengar tau, macam ada orang seret-seret barang, macam kursi meja diseret-seret dekat bilik tingkat atas. Apa benda orang atas ni? Takkan dia mengalih-alihkan barang tengah malam kan? Dia bendanya perlahan, macam dia tarik tu, macam seret tu perlahan, tapi bunyi dia tu kuat tau. Jadi anak saya dah start pandang siling pula time tu. Lepas tu dia menangis lagi kuat tau. Barulah suami saya terjaga tau. Kenapa ni? Kenapa baby tu menangis? Dia tanya kenapa kan. Dan saya pun ceritalah apa yang telah berlaku tau. Jadi suami saya waktu tu pangkukan anak lah. Dia ambil anak tu daripada saya, dia pangkukan. Dan dia macam sayang papa. Tapi anak tu masih lagi menangis tau. Dan suami saya pula cakap, yang awak bacakan Yasin ke, baca 3 kul yang kan. So orang kata saya pun ambil lah handphone saya, buka aplikasi, cari surah Yasin ni kan, bacalah Yasin tu kan. So saya baca tanpa putus tau. Masa tu kaki saya dah start rasa seram sejuk macam tu. Rasa macam kebas-kebas tau. Tapi rasa tu cuma dekat bahagian pergelangan kaki je. So badan saya pun masih rasa macam biasa lagi waktu tu. Tak adalah rasa macam seram sejuk ke apa. Cuma dekat pergelangan kaki tu, dia rasa macam sejuk dia tu. Sejuk lain macam tau. Jadi suami saya pun baca ayat kursi, baca 3 kul kan. Jadi untuk orang kata nak mengelakkan orang kata daripada kena gangguan ni lah. Dan tiba-tiba saya terdengar tau, macam bunyi orang main campak-campak guli. Ada baling-baling macam tu tau, dekat bilik yang sama. Bilik dia bunyi tu daripada bilik atas tu. Jadi anak saya pula makin menangis, makin kuat. Kali ni punya nangis tu dah meneran-neran tau. Dan tiba-tiba black out babe. Gelap satu tempat hotel yang saya duduk tu. Memang gelap, segelap-gelapnya lah. Dengan bunyi kursi dengan guli tu yang bermain-main dekat bilik atas tu, makin kuat pula bunyi dia. Jadi time tu suami saya dah, yelah suami dia mesti kena cool kan. So dia ambil handphone, dia pun try call receptionist tu lah. Bila suami call receptionist kat bawah tu, so hello, receptionist ke ni? Ya cik, kenapa tu? Cik, bilik saya ni gelap lah cik, black out ke apa? Cik, satu Cameron Highland lah hari ni black out kata dia. Macam tu kan. So dan dia akan hantarkan lilin untuk kami. So setelah kita orang ni menanti, dah hampir 30 minit tau tunggu-tunggu tu. Dan sepanjang tu jugalah anak saya ni tak berhenti-henti menangis je. Dan suami saya pun call balik receptionist tadi, tapi line telefon bilik ni langsung tak ada tau. Langsung tak boleh nak connect macam tu.
Tak ada bunyi tut-tut langsung. Orang kata tak berbunyi langsung. Dan tiba-tiba pintu bilik kami diketuk. Dan tiba-tiba bunyi kerusi yang diseret ke atas dengan bunyi guli tadi tu berhenti serta-merta tau. Terus senyap. Dan masa tu saya tengok jam, pukul 2 pagi dah waktu tu kau. Dan 2 jam dah anak saya dah menangis ni. Dan masih lagi menangis sehingga sekarang ni. Saya dan suami waktu tu dah macam, kita orang berpandang sesama sendiri tau. Dan waktu tu suami saya, yelah, dia dah macam bengang lah. Lama kot, 30 minit kena tunggu sebab orang kata nak hantarkan lilin kan. Jadi sebelum suami saya ni nak pergi buka pintu tu, saya pesan, yang nak buka pintu tu yang baca-baca sikit dulu yang sebelum buka tu kan tengah-tengah tu ada lubang pintu tu, awak tengok dulu yang kat luar tu. Kan. Jadinya bila suami saya tengok dekat luar tu, orang kata tengok melalui celah lubang tengah pintu tu lah, kat luar tu kosong, gelap, tak ada orang langsung tau kat luar. So suami saya cakap, gelap lah yang kat luar ni, macam tak ada orang je ni. Lalu suami saya pun balik semula ke katil, tak jadi buka pintu tu tadi. Dan kemudian bilik kita orang ni kena ketuk lagi. Bunyi ketukan saja kita dengar. Tak ada orang kata kita dengar orang panggil room service ke apa benda ke, tak ada. Tak ada bunyi apa-apa. Just kita dengar bunyi pintu bilik kita diketuk tau. Dan tapi kali ni suami saya taklah pergi ke pintu tu, orang kata nak buka pintu tu. Dan dia ni macam ngomel lah suami saya tau. Dia macam, dia ni nak main-main ke apa kan. Macam tu lah, mungkin suami saya dah rasakan sesuatu. Lepas tu tombol pintu bilik kita orang ni macam kena goncang tau. Macam mana bunyi orang goncang pintu kan, macam gerak-gerak macam tu lah agaknya kan. So suami saya pun dah start macam terasa takut juga agak ni kan. Dia pun start suruh saya call mak saya. Yalah, sebab mak saya ni dia macam pandai sikit tau bab mistik ni. Mak saya dia memang ada pengalaman ataupun yalah, orang tua biasanya adalah sikit-sikit ilmu kan. Tapi mak saya ni bukan dukun tau, bukan ataupun bukan bomoh ya. Dia bukan siapa-siapa, dia cuma macam orang tua yang ada sedikit pengetahuan lah. Ataupun cuma dia ni diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah bahasa lebih cantik lah, kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat dan merasa kehadiran benda-benda gaib macam ni. So suami saya cakap tau, yang cuba awak call mak, cuba cerita kat mak lah apa yang jadi kan, kita boleh minta tolong kat mak. Lepas tu saya pun jawab, bang, line kat sini lah bang, tak ada line telefon. Petang tadi kita masuk bilik, abang tengok handphone okey je kan. Mungkin sebab bekalan elektrik kot. Jadi dua-dua handphone kita ni tak ada in service, tak ada servis langsung kot. Jadi suami saya pun cakap, tak apalah, awak try je lah yang, try sampai boleh. Tiba-tiba bunyi guli dengan kerusi yang diseret ke atas tadi tu start balik semula. Dia dah start balik semula main-main kat atas tu. Jadi suami saya ni meneruskanlah bacaan surah Yasin tadi. Dia makin baca lagi kuat sikit. Sebab anak saya pun waktu tu dah sambung balik menangis lagi dengan lagi kuat tau. Dah kali ni dah macam mengerang-ngerang, mengejang-ngejang macam tu dah pergi nangis. Kita tengok kalau budak menangis mengejang-ngejang, cuak babe, memang rasa macam astagfirullahalazim, kenapa dengan anak aku ni kan. Sebab tak boleh nak buat apa-apa tau. Dah bacakan surah, dah buat apa-apa, tak jadi apa-apa pun pada anak saya ni. Dan selepas lebih kurang 15 minit kita orang cuba tau, akhirnya saya pun dapatlah call mak saya tu. Tapi suara tu macam putus-putus, tak berapa clear. Dia macam Mak Assalamualaikum. Dia macam tak apa clear. Jadi mak pun jawab pun tak apa dengar tau. Jadi saya cuba send message je, tapi message tu asyik fail je, tak boleh nak send. Dan saya cuba call lagi sekali, akhirnya dapat. Dan kali ni sebelum saya call tu, saya baca bismillah, baca surah Yasin, baca ayat kursi dulu, siap-siap niat dalam hati tu nak call mak, nak minta bantuan. Telefon tu boleh dapat pula, alhamdulillah. Dan bila dah dapat tu, saya pun beritahulah kat mak ni apa yang berlaku. Dan mak saya cakap
Jangan letak telefon. Tak apa, mak cuba buangkan ya. Jangan letak telefon. Jadi awak tu kat sana sambung je baca ayat kursi dengan 3 kul tu. Jangan putus baca Yasin. Jadi macam itulah mak saya pun pesan. Lepas kita pun matikan telefon dengan mak ni, so saya pun buatlah seperti yang mak saya pesan tadi. So 15 minit macam tu, anak saya pun dah macam tengok tu yang dia dah start berhenti lah. Maksudnya Alhamdulillah, nampaknya apa yang mak saya buat ataupun apa yang kami buat selama ni cuba dah macam berjaya lah. Anak saya pun dah start berhenti menangis. Dan kebas-kebas dekat pergelangan kaki saya pun hilang, automatik hilang. Alhamdulillah. Dan tiba-tiba saya tengok, mak telefon yang. Saya pun telefon, hello mak, Assalamualaikum. Mak tu rasanya, Waalaikumsalam. Hana dah tidur? Hana tu anak saya lah Dah mak, tak menangis pun. Okey lah, mak pun cakap macam tu kan. Kalau dah tak ada apa-apa, okey lah tu, Alhamdulillah. Tapi kalau ada apa-apa nanti call mak balik Jadinya bila dah macam tu, orang kata dah rasa tenang sikit lah, konon-kononnya macam tu kan, dah rasa senang hati macam tu kan. So baru je kita orang ni nak lelap, tiba-tiba kerusi kat dalam bilik ni pula macam ada orang serit-serit tau, macam tu. So saya pun cakap dalam hati tu, cukuplah kau ganggu aku, ganggu anak aku. Anak aku tak bersalah lah. Aku ni datang sini nak bercuti tau, dengan family aku, bukan nak buat benda-benda jahat. Tolonglah, jangan ganggu kita orang lagi. Dan benda ni adalah apa orang kata yang saya cakap dalam hati saya. Dan keadaan time tu memang sunyi sesunyi-sunyinya. Bunyi dengkuran suami saya waktu tu pun saya tak dengar langsung tau. Padahal suami saya ni kalau dia punya berdengkur tu dah macam bunyi exhaust kapal dah, tapi memang tak dengar, memang sunyi sangat time tu. Jadi sewaktu tu saya memang tak boleh nak lelapkan mata tau. Saya jadi paranoid tau, sebab takut apa-apa terjadi dekat anak saya lagi kan. So saya peluk erat-erat anak saya ni kan, Bismillahirrahmanirrahim, sambil baca-bacakan surah kan. Orang kata takut dia terbangun, takut dia menangis lagi. Dan make sure dia sentiasa ada dalam dakapan saya tau. Saya pun tengok jam waktu tu, dah pukul 4 pagi tau. Jadinya saya ni pejamkan mata dan terbangun balik semula tau. Pejam celik. Tiba-tiba saya dengar tau azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je saya dengar bunyi azan subuh ni berkumandang time tu, tiba-tiba lampu pam, hidup balik semula. Alhamdulillah. Dan macam pelik tau, tapi kejadian ni daripada malam tadi dah memang pelik sangat-sangat. Dan saya pun dah malas nak fikir dan terus pergi ambil wuduk, terus solat subuh waktu tu. Barulah lepas selesai orang kata saya solat subuh ni, barulah saya dapat tidur. Saya pun kejutkan suami saya biar orang kata subuh sama-sama sekali lah, sebab baru lepas kena gangguan kan time tu. Jadi pukul 9 pagi gitu kan, lebih kurang macam tu. Kita orang pun dah siap-siap, dah bangun tidur kan. Sebab suami saya ni nak check out terus tau. Dan kita orang dah breakfast dulu. Dan setelah tu pergilah ke kaunter receptionist. Dan suami pun tanya pada receptionist, Dik, malam tadi pukul berapa blackout? Receptionist tu dia macam blur-blur tau. Dia lah, mungkin sebab dia baru masuk kerja kan. Biasa shift malam dengan shift pagi kan tak sama. So receptionist tu, blackout bang, ada blackout malam tadi. Receptionist tu macam dia macam blur tau, macam pelik-pelik macam tu. Rasanya macam tak ada dapat report apa-apa pun bang. Sebab kawan kita orang yang kerja shift malam tu tak ada cakap pun. Dia kata semua okey je, tak ada apa-apa masalah pun. Jadi suami saya tanya, cakap balik semula, ya ke? Sebab bilik kita orang ni malam tadi blackout sepanjang malam sampai ke subuh. Dan saya call receptionist malam, dia dah cakap dengan saya nak hantarkan lilin, tapi sampailah lah ni nak check out ni satu lilin pun tak sampai, jangan kata lilin, apa pun tak ada. Jadi macam tu, macam suami ni macam agak marah jugalah kan. Dan lepas tu line telefon kita orang nak telefon pada receptionist ni terus macam putus-putus. Asyik nak call tak dapat kan. Jadi receptionist ni check balik. Dia orang kata kejap bang biar saya check bang
Saya pun try, jadi receptionist tu pun try lah call kawan dia yang shift malam tadi lah untuk tanya, betul ke dia jadi macam ni, betul ke ada masalah apa-apa malam tadi, kalau ada kenapa tak beritahu dia kan. Jadi setelah 5 minit macam tu, receptionist ni pun beritahu balik semula ataupun datang pada kita orang balik semula. Cik, saya minta maaf sangat, tapi cik, kawan saya cakap memang elektrik ada, tak ada masalah apa-apa pun semalam, dan talian telefon pun berfungsi seperti biasa. Tak ada sebarang gangguan pun. Orang kata kalau ada benda-benda macam ni, satu benda yang besar tau sebenarnya, bila talian telefon ni biasanya Telekom ke apa, dia akan inform lah. So suami saya pun jawab, tak ada tak apalah dek, kalau macam tu abang minta maaf lah tadi macam marah-marah sikit. Jadi saya dengan isteri ni, abang dengan isteri rasa macam nak check out dulu lah ya. Jadi kita orang pun check out lah time tu dan pindah ke hotel lain. Alhamdulillah, kita dah pindah ke hotel lain tu, tak ada pun apa-apa kejadian pelik yang berlaku dekat hotel lain yang kami duduk tu. Jadi apa yang berlaku malam tadi tu adalah perkara benar tau, saya dan suami saya ni alami. Jadi mungkin kita ni sebagai orang dewasa memanglah dah biasa dengan bunyi perabot diseret-seret, bunyi guli seperti dicampak-campak macam tu kan. Jadi memang orang kata dah biasalah kalau kita ni orang yang dewasa kan. Tapi untuk anak sekecil anak saya ataupun untuk baby kan, mungkin dia nampak tau. Dia nampak benda yang orang dewasa macam kita ni memang tak nampak. Cuma benda-benda macam ni kan biasa budak yang masih tak boleh bercakap, budak yang kecil-kecil je yang boleh nampak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Macam mana? Okey tak cerita dia? So kalau korang lagi masih berminat nak dengar cerita pasal kisah-kisah dekat hotel ni, saya akan teruskan dengan kisah yang kedua. So korang enjoy and stay tuned. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, saya nak bawakan kita tadi dekat Tanah Rata di Cameron Highland. Kali ni kita nak bawakan anda pergi ke Johor Bahru. Alright, so kita mulakan cerita dia. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2015 gitu tau. Dan sewaktu ni saya belajar dekat kolej dekat dengan Desaru, Johor Bahru. Jadi saya ni pula jenis yang memang suka mencuba walaupun perkara tu adalah perkara yang membahayakan. Biasalah, darah muda kan. Jadi sewaktu belajar dulu, saya ada peluang tau untuk berkongsi ilmu dengan budak-budak kos media grafik macam tu untuk assignment short movie making. Dia orang punya assignment lah. So dia orang ni pilih tajuk horror untuk short movies dia orang ni tau. Dan kiranya kenalah buat movie pasal titit tu kan. Jadi macam itulah cerita dia. Tak disangka-sangka perkara lain pula yang terjadi. Jadi waktu nak mulakan cerita ni, kita orang semua gerak lah dalam kumpulan yang agak besar untuk elakkan kejadian yang tidak diingini berlaku tau. Yang membimbing grup kita orang ni, kita orang letakkan nama dia Ben. So masa bincang-bincang, orang kata sehari sebelum nak gerak ni ke hotel Terbengkalai dekat Tanjung Balau ni, siapa tahu kat mana kan hotel Terbengkalai dekat Tanjung Balau ni, Ben ada brief tau pasal pantang larang orang tua. Orang kata pantang larang dia macam-macam lah kan. Orang kata kalau kita buat macam tu, of course jangan cakap bukan-bukan, jangan brag, jangan belagak, jangan cakap yang bukan-bukan, jangan belagak, jangan buat yang bukan-bukan, mulut jangan cabul, banyak lagi kan pantang larang dia kan. Jadi pada awal meeting tu sebenarnya saya dah start rasa tak sedap hati tau, dan minta lah dia orang ni, guys, tukar location lah babe, aku rasa macam tak apa syok nak pergi sini kan. Tapi disebabkan oleh deadline movie ni dah dekat sangat tu, jadi so time tu saya pun redha je lah kan. Orang kata nak pilih-pilih tempat lain lagi, nak cari tempat lagi. Kalau buatnya tempat kita pilih tu jauh, bila nak siap movie dia kan. So sebab deadline dah dekat sangat, so redha je lah. Jadi
Tugas saya pada awalnya hanya sebagai driver ataupun transportation untuk hantar mana-mana ahli group yang tak ada transport sendiri. Jadi sewaktu maghrib pada hari itu saya terima satu WhatsApp yang mengatakan fotografer dengan tukang rekod ni tak dapat datanglah pula. Jadi terpaksalah saya ni sebagai orang yang sukarelawan terpaksalah saya ni jadi pengganti, last minute punya pengganti. Jadi tepat pukul 10 lah. Jadi kita orang ni berkumpul di depan asrama Delima sebelum nak gerak ke hotel yang terbengkalai tadi tu kan, yang katanya sesuai sangat untuk syuting kisah yang seram beginilah. Sebab actually sebab saya tak tahu jalan tau. Nak konvoy ni orang kata biar ramai-ramai, sebab saya ni pula takut gelap, kata cerita ni lah. Jadi kita bergerak 3 kereta dan 5 biji motor tau, dengan bilangan 8 orang lelaki, 5 orang perempuan. Oi, ramai babe. Tapi yang gerak awal hanya ada 4 motor. Sebab Ijan dengan Ijam dia datang lambat sikit. Ada seorang kawan saya ni, ada 2 orang kawan saya ni, nama dia Ijan dengan Ijam tau. So disebabkan kereta saya ni antara kereta yang standard dan agak tinggi lah, orang kata tak lower, sebab kereta kawan saya ni yang kita bawa ni, seorang nama Ben dan seorang lagi Adam, dua-dua biji kereta ni dah lowered, orang kata dah bikin lah gitu kan. So terpaksa lah saya ni lead dekat depan sebab kereta saya ni tinggi kan. Jadi kalau ada bonggol ada apa, saya kedah dulu kata macam tu. So sesudahnya sampai dekat simpang nak masuk ke lorong tu, ke hotel yang terbengkalai tu, so si Adam dengan si Ben ni, so saya berhenti kat tepi tau. Orang kata guna walkie-talkie, sebab sebelum nak masuk tu kita orang nak baca doa tau. Dan bila dah baca Bismillahirrahmanirrahim, si Ben ni lead lah doa tu semua kan. Bila dah baca doa apa semua, dan kita orang pun masuklah ke dalam lorong untuk nak ke hotel tu, yang memang kawasan itu bersemak samun kiri kanan jalan. Dengan gelap dia tak payah cerita lah, memang confirm gelap gila. Disebabkan kereta saya ni lead dekat depan sekali. Saya waktu masuk tu, saya ada nampak tau, ada satu biji kereta Hilux di antara semak-semak tu. Maksudnya saya jalan gelap-gelap tu kan, kat tepi tu boleh perasan ada satu biji kereta Hilux tau kat tepi tu. So saya yang berfikir ni, orang kata okey lah kalau macam tu kan, mungkin ada orang lagi selain daripada kita kat situ. So benda tu tak adalah orang kata rasa takut sangat, ataupun benda tu mungkin tak akan mengganggu kita orang, sebab ada ramai-ramai orang kat situ. Jadi dah sampai tu, saya, Ben dengan si Adam ni carilah pot untuk nak parking kereta secara mengundur. Maksudnya buntut kereta ni menghadap ke hotel terbengkalai, jadi yang muncung kereta menghadap ke jalan keluar. Orang kata cepat, boleh senang nak keluar dan je lah. Jadi kereta si Ben dengan kereta si Adam ni dah selesai lah, reverse parking semua dah cun, settle, dia orang pun dah keluar kereta untuk parking. Sampailah ke giliran saya pula nak parking. Waktu saya reverse kan, dah masuk ke reverse, orang kata tengok belakang kan. So saya nak menghalakan buntut kereta ni ke bangunan hotel terbengkalai tu, secara tiba-tiba saya terdengar satu bunyi kuat, pum, macam tayar kereta ni meletup tau. Waktu ni semua orang dalam kereta saya pun semua dah keluar tau daripada kereta. Dan kereta Hilux tu saya seorang je yang nampak tau. Ina dengan Yaya kata dia orang tak nampak pun kereta tu kan. Jadi macam ini orang kata disclaimer sikit lah So saya break emergency bila dengar bunyi pum tadi tu kan. So saya tanya apa yang jadi. Yang peliknya, kawan-kawan saya ni bertanya saya balik, apa yang jadi? Macam tak ada apa-apa kan. So mula dekat situ saya dah dapat rasa tau, macam saya ni dah langgar sesuatu, ataupun langgar benda yang saya tak nampak, benda yang daripada alam lain tau. So dah waktu tu tengok jam pun dah pukul 12.30 malam babe. Tapi time tu kita orang tak start shooting lagi tau, kerana kita orang ni nak tunggu si Ijan dengan Ijam yang lambat. Tapi tadi tak sampai-sampai dah. Kenapa lagaknya budak dua orang ni kan dalam hati saya. So kita orang ni pun berborak-borak lah dekat depan hotel tu. Tengah borak-borak gitu kan, saya ni, telinga saya ni boleh terdengar tau, macam bunyi orang memijak-mijak dekat semak atau pijak-pijak ranting yang dekat semak-semak yang dekat tu tau, kat mana tempat si Ben tu berdiri. Macam tu. Jadi masa tu saya tegurlah si Ben ni, Ben, janganlah pijak rumput macam tu, seram doh aku dengar kau ni diam-diam tak boleh ke. So Ben waktu tu dia macam dah berkerut lagi tau, dia pandang saya,
Agaknya lah, mungkinlah kenapa lah budak ni kan, aku tak bergerak pun daripada tadi. Dan dah dekat sebatang rokok tau budak-budak lelaki ni habiskan. Orang kata dia orang dah hisap rokok dah, orang kata dah banyak jugalah kan. Mereka pun start bercadang untuk nak start shooting jugalah Dan tanpalah tunggu si Ijan dengan si Ijam ni tadi. So bila awal-awalnya shooting ni rasa kurang enak tau. Sebab rasa macam ada orang memati je gitu, macam ada orang pandang je tau. Sehinggalah part diorang ni, sebab saya tadi jadi cameraman kan, so diorang ni akan berlakon, jarak dia tu agak jauh, saya kena ambil distance shot lah. So dalam 100 meter ke depan saya kena ambil gambar daripada jauh lah, macam tu tau, jarak 100 meter sewaktu shooting ni. So walkie talkie ni ada pada saya waktu tu, tetap ada, kerana diorang ni takutlah apa-apa jadi kat saya waktu tu kan. Jadi bila diorang tinggalkan saya sorang-sorang dekat situ, jadi bila nampak kereta diorang ni makin jauh, orang kata dah pergi daripada nak pergi ke tempat shooting tu, saya dapat rasakan macam ada sesuatu tau dekat belakang ni tengah bernafas. Waktu tu saya memang tak berani dah nak toleh tau. Dan saya pun terus stopkan kamera tu. Saya kemas kamera sebab nak gerak keluar dah terasa macam ada sesuatu tak best. Dah kemas ni orang kata dah cuak lah tu. Saya kemas ni orang kata biar nak keluar kat situ, sebab Ben kata tadi ada benda jadi tau pada si Ijan dengan si Ijam, kawan saya yang tak sampai-sampai tadi ya. Jadi waktu tu lagilah kelang kabut, saya kemas. Tiba-tiba saya dengar ada satu suara lelaki tua daripada belakang tau. Dia macam marah-marah tau. Macam tu lah agaknya kan, macam marah-marah, macam nak halau saya tau, menjerit-jerit dekat saya macam tu, macam suruh saya keluar daripada situ. Orang kata belah daripada situ tau. Jadi badan saya waktu tu dah jadi kaku, dah jadi seram. Orang kata seram sejuk lah Waktu tu saya dapat rasa tau macam dah hampir nak hitam, nak pingsan, dah hampir-hampir hilang kesedaran dah. Tapi saya tetap orang kata sambil-sambil zikir, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, nak kuatkan diri saya ni biar saya boleh keluar dari situ. Saya siapkan kemas tu, start engine, terus jalan, belah dari situ cepat-cepat. Dan sewaktu saya tenung, orang kata cermin pandang belakang tu, saya pandang kan, dia ternampak macam ada satu susuk orang tua tau. Mata dia merah tau, dia macam kejar kereta saya waktu tu, kejar. Jadi saya pun tekan minyak lagi laju lah biar keluar cepat kan. Bila saya dah sampai dekat tempat diorang ni, saya lah orang yang paling lambat sekali sampai dekat tapak kumpul dekat luar Museum Nelayan tau. Dekat Tanjung Balau tu ada satu Museum Nelayan kan, pada siapa yang tahulah, dekat situ lah dia orang kata tempat kumpul dia. Dan masa tu saya nampak tau Ijan dengan Ijam ni muntah-muntah tau, sampai menangis-nangis dah budak-budak ni. Jadi Ben dengan Adam marahkan saya tau waktu tu, kerana saya lambat sangat keluar daripada situ. Dan diorang call saya ni katanya tak angkat-angkat walkie-talkie saya pun tak ada yang menyahut. Tapi bila saya cek handphone saya, tak ada miss call, tak ada message. Dan walkie saya pun daripada tadi sekali tu je lah. Bila saya dengar orang kata sama-sama si Adam tadi, si Ben tadi cakap yang si Ijam dengan Ijan ni ada sesuatu kena kat dia orang. Jadi minta kita semua keluar dari situ. Dan tiba-tiba saya ni terus rasa macam nak pitam tau macam tu. Sewaktu saya dalam keadaan separuh sedar tu, saya nampak dalam video ni adalah video yang kita orang rakam yang saya waktu tu terbaring tau atas jalan tar, dengan Ben dengan si Adam ni bacakan surah-surah pada saya waktu tu. Dan waktu tu juga saya dah start menangis dan beracau-racau dah macam tu. Sesudah tu saya tiba-tiba diam dan tunjuk pada kereta saya dan menyatakan orang tua tadi tu ada kat dalam kereta saya dengan muka yang masih marah tau. Dan bila mereka semua toleh tau, kelibat orang tua tu hilang macam tu je lah. Dan saya pun terus kembali tak sedarkan diri. Dan Ben dengan Adam waktu tu dah memang risau sangat-sangat lah. Dia pun dah azan, dah start azan dah semula ni, keliling dia pergi azan kan. Dan waktu tu saya pun dah mula meracau dan marah tau, dengan suara yang lain, dah bukan macam suara saya, dah suara orang lain dah, dalam dialek bahasa Cina, macam bunyi dia macam bahasa Cina lah macam tu.
tahu, kita orang tahu yang dialek yang saya marahkan dalam bahasa Cina ni sebab video yang kita orang rakam ni kita orang tunjukkan pada madam tahu. Jadi waktu tu saya ni memang dah tak sedar dah langsung. So saya pun kembali sedar selepas dalam 30 minit macam tu lah, lepas saya dah macam kena rasuk, kena sawan macam tu. Dan bila saya sedar, saya macam blur, macam kosong, macam tak tahu apa-apa dah. Dan jadinya saya sampai tertanya, apa yang jadi sebenarnya? Sampai kan saya ni boleh terbaring ke atas jalan raya yang betang ni kan. So si Ben dengan si Adam ni decide lah untuk nak terus gerak ke kedai mamak. Orang kata dekat mamak ni macam ramai orang, jadi selamat sikit. Jadi bolehlah elakkan benda-benda macam tu untuk ikut kan. Dan alang-alang tu bolehlah kita orang minum-minum. Waktu tu lah Ijam dengan saya ni buka cerita tau. Ijan dengan Ijam rupanya kan dah lama tau sampai, tapi sebabnya kenapa tak muncul-muncul, sebab ada gula-gula dengan cik putih ni yang menghalang diorang daripada masuk ke tempat yang kita orang tunggu diorang ni tau. Disebabkan Ijan dengan Ijam risau dengan keadaan kita orang, dia minta kita orang semua keluar daripada situ tau. Tapi dah terlambat babe, kerana gangguan orang tua tu dah pun start, dah pun bermula ataupun terjadi pada saya. Dan keesokannya saya demam panas, lebih kurang dalam 2 hari jugalah macam tu saya demam. Dan Ira pula sempat merakamkan situasi sewaktu saya merancau dan pitam tu. Jadi video yang kita orang tengok ataupun apa yang saya ceritakan tadi tu adalah sumber daripada video daripada yang Ira ambil ni lah. Jadi bila masing-masing ni tengok video tu semula, kita orang dapat nampak tau yang kelibat orang tua tu macam tengah perhatikan kita orang je waktu situasi tu tengah huru-hara waktu tu. Jadi bila saya bertanya pada kawasan lima bangsa Cina, apa maksud kata orang tua-tua tu yang dia marahkan dekat saya sangat-sangat tu kan, orang tua tu nak kita orang mohon maaf tau. Ini apa yang disampaikan oleh kawan saya tau, kerana mulut masing-masing ni celupar. Sampai hari ni, sekarang ni saya tak faham tau kenapa saya yang kena paling teruk sekali, and bukan orang yang buat orang tua tu marah sebenarnya kan. Dan cerita tu diceritakan oleh Ena dan Yaya lah setelah saya ni baik demam macam tu. Untuk elakkan ada lagi gangguan pada saya paksa diorang semua yang terlibat pada malam tu untuk pergi ke hotel tu balik semula pada siang hari. Dan mohon maaf lah, orang kata yelah, benda alam lain ni kita kena hormat kan. Bukan kata kita kena takut, tapi kita kena hormat. Jadi minta maaf pada sebelah sana. Saya bising-bising kat diorang ni, alhamdulillah diorang pun setujulah. Dan berterus terang yang diorang ni diorang ni sebenarnya ada yang bermulut celupar kan, ada yang cabar-cabar makhluk-makhluk kat hotel tu untuk muncul, konon-kononnya nak tunjuk berani lah kan. So mereka fikir mungkin tak ada bawa apa-apa kesan tu, tapi rupa-rupanya bermacam-macam perkara yang terjadi. Dan setelah video paranormal tu tersebar dekat seluruh kolej kita orang, tak ada lagi yang berani nak ke hotel tu tau, walaupun pada siang hari. Dan lorong nak ke hotel tu juga hilang tau, secara tiba-tiba, secara misteri, selepas kita orang kumpulan kita orang ni buat syuting kat situ lah. Ada juga kabar angin yang mengatakan bahawa hotel tu adalah tempat orang buang saka tau, macam tu. Dan juga hotel tu pernah ada kejadian mati bunuh diri. Kesahihan akhbar angin tu tak ada siapa-siapa pun yang tahu sama ada betul ataupun tidak. Kita pun tak dapat nak pastilah betul ke ada orang mati bunuh diri kat situ, betul ke tempat tu orang buang saka ke apa kan. Tapi itu adalah pengalaman daripada pendengar. Baiklah, ini berakhirnya kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap sangat anda semua enjoy dengan kisah-kisah kali ini. Saya juga ingin memohon maaf kalau sebarang salah kata, salah tata bahasa daripada saya kan. Harap anda semua maafkan sangat-sangat. Saya cuba untuk buat yang terbaik untuk anda semua. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ni pada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.